Bunga telang tumbuh melata, cantik juga si bunga kemboja. Jika tak kenal, maka tak cinta. Sudah kenal, rasa teruja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati barisan juri dan para penonton sekalian. Saya, Cikgu Nohanimah binti Muhammad Somiran dari Sekolah Kebangsaan Taman Kota Jaya, Kota Tinggi Johor akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu Kaedah TikTok Sifar 5 meningkatkan kemahiran menyatakan minit dalam gandaan 5 bagi murid pemulihan khas. Tujuan kajian ini adalah untuk mengatasi masalah menguasai kemahiran menyatakan waktu berdasarkan muka jam analog. Seramai 3 orang murid pemulihan khas tahun 2 Kota Kenanga telah dipilih sebagai kumpulan sasaran kajian ini. Fokus kajian adalah untuk meningkatkan kemahiran menyatakan minit dalam gandaan 5. Tinjauan awal mendapati murid sukar untuk menyatakan minit dalam gandaan 5 disebabkan sukar untuk membuat penambahan berulang dan juga tidak menghafal sifil 5. Kajian ini dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan penguasaan kemahiran menyatakan minit dalam gandaan 5 dalam kalangan responden yang telah dipilih. Saya mengajar subjek matematik pemulihan khas bagi murid tahun 2 Kota Kenanga. Telah menjadi rutin saya untuk bertanya khabar, bertanyakan hari, tarikh dan waktu setiap kali sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Saya dapati murid-murid ini sering kali tidak tahu menyatakan waktu dalam minit gandaan 5. Ini kerana murid ini sangat lemah dalam menghafal sifil 5 dan juga sukar untuk membuat penambahan berulang angka 5. Murid ini cenderung untuk melakukan kesilapan apabila melibatkan nombor yang besar nilainya dan apabila melihat nombor yang terlalu banyak, murid menjadi keliru. Lama-kelamaan, murid-murid ini berasa bosan dan menganggap matematik adalah subjek yang sangat sukar bagi mereka. Masalah ini juga berpunca daripada saya kerana kurang memberi penekanan kepada latihan congak dan juga latih tubi menyatakan minit. Jadi, sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, saya mengambil inisiatif untuk mengkaji dan mencipta satu kaedah yang mudah untuk difahami dan menyeronokkan bagi murid ini menguasai kemahiran menyatakan minit dalam gandaan 5. Objektif umum kajian ini adalah untuk membantu murid meningkatkan kemahiran menyatakan waktu melibatkan minit gandaan 5 bagi murid pemulihan khas. Manakala, objektif khusus kajian ini adalah murid dapat menyatakan minit gandaan 5 berdasarkan jarum minit dan juga murid dapat menulis nilai minit dalam gandaan 5. Di samping itu, guru pula dapat meningkatkan kreativiti dan inovasi seiring dengan pembelajaran abad 21. Kajian ini mensasarkan seramai 3 orang murid pemulihan khas tahun 2 Kota Kenanga. Bagi pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dilakukan melalui pemerhatian, temu bual dan juga ujian khusus. Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti PDP dan juga tugasan atas talian yang diselesaikan semasa PKP. Ujian pra dilaksanakan untuk mendapatkan tahap penguasaan murid, manakala ujian pos dilaksanakan untuk menentukan keberkesanan kajian ini. Hasil daripada temu bual yang dijalankan mendapati murid tidak mengambil tahu tentang jam analog. Ada juga di antara mereka yang tidak pernah memakai jam analog. Sebagai contoh, apabila guru bertanya, "Kamu pernah melihat jam ini?" Sambil menunjukkan jam analog, terdapat murid yang menjawab, "Tidak pernah, cikgu." Sedangkan di setiap kelas terdapat jam analog di dinding kelas. Analisis pemerhatian dan latihan melalui aplikasi Google Form. Analisis jawapan murid semasa menjawab latihan atas talian ini menunjukkan bahawa 3 orang murid tidak mencapai markah minimum 50%. Murid memberi alasan sukar mengingat nilai gandaan minit dan kerap melakukan kesilapan semasa mengira semasa penambahan berulang. Analisis ujian pra.
Satu set ujian pra telah diberikan kepada 3 orang murid ini. Ujian pra ini mengandungi 18 soalan bertulis. Ia bertujuan untuk menguji tahap sebenar penguasaan murid menyatakan minit dalam gandaan 5 secara bertulis. Dapatan daripada ujian pra ini adalah ketiga-tiga murid masih lemah dalam kemahiran menyatakan minit dalam gandaan 5 berdasarkan muka jam analog. Seterusnya, apakah tindakan yang dijalankan? Untuk aktiviti pertama, murid menyebut dan tunjuk bahagian jari dan tangan dengan bunyi tik-tok seperti detik jam. Bunyi tik-tok ini dipilih kerana murid mudah ingat dan ianya sinonim dengan bunyi detik jam iaitu tik-tok, tik-tok. Kemudian, murid akan melabel bahagian jari dan tangan dengan nombor. Caranya adalah dengan menambah pelekat bernombor untuk melabel bahagian jari dan tangan. Bunyi tok mewakili nilai sifar dan bunyi tik mewakili nilai 5. Seterusnya, murid diajar untuk menyatakan minit dalam gandaan 5 menggunakan kaedah tik-tok sifar 5. Bagaimana caranya? Saya akan paparkan video bagaimana aktiviti ini dijalankan. Meningkatkan kemahiran, menyatakan minit dalam gandaan 5 melalui kaedah tik-tok sifar 5 bersama Cikgu Nurhanimah binti Muhammad Someran, Program Pemulihan Khas SK Taman Kota Jaya. Tok-tok. Kaedah ini diilhamkan daripada bunyi yang sinonim dengan detik jam iaitu tik-tok, tik-tok, tik-tok. Berikut merupakan cara menggerakkan penunjuk mengikut nombor pada jarum minit. Bermula dengan nombor 12 yang membawa bunyi tok-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Penunjuk ini akan bergerak mengikut arah jam. Warna kuning mewakili bunyi tok yang membawa nilai sifar dan warna merah jambu mewakili bunyi tik yang membawa nilai 5. Jarum minit pada nombor 6. Tok, tok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 30. Jarum minit pada nombor 6. Penunjuk digerakkan mengikut nombor pada jarum minit iaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jari dilipat apabila penunjuk melaluinya dan berhenti pada celah jari. Cara mendapatkan nilai minit ialah gabungan bilangan jari dilipat dengan nilai tik atau tok. Seperti kita lihat dalam video itu, penunjuk berhenti pada bunyi tok. Bilangan jari dilipat ialah 3 dan tok mewakili nilai sifar. Jadi, gabungan bilangan jari dilipat dan bunyi tok menghasilkan nilai minit 30. Video-video ini boleh diakses dengan mengimbas QR code yang tertera atau menekan pautan tersebut. Baiklah, seterusnya, dapatan kajian. Berdasarkan graf pembandingan skor murid dalam ujian pra dan ujian pos, dapat disimpulkan bahawa selepas menggunakan kaedah tik-tok sifar 5, terdapat peningkatan pencapaian ketiga-tiga orang murid tersebut. Seramai 2 orang murid mencapai skor 100% iaitu 18 markah. Manakala, seorang murid mencapai skor 94.4%. Menerusi kaedah tik-tok sifar 5 ini juga, terbukti ketiga-tiga murid berjaya menyelesaikan semua soalan dalam masa yang singkat.
Keadaan ini meningkatkan motivasi serta menjadikan iklim pembelajaran di kelas bertambah seronok dan ceria. Jadual 3 menunjukkan hasil temu bual dan maklum balas 3 orang murid terhadap kaedah TikTok Sifar 5. Menerusi kaedah TikTok Sifar 5 ini juga, kesemua murid menyatakan mereka seronok belajar menggunakan kaedah TikTok Sifar 5 ini. Mudah faham dan semakin yakin atas kebolehan diri masing-masing. Secara keseluruhannya, kajian ini bukan sahaja menarik minat murid, malah mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan aktif. Murid juga lebih bersikap positif dan keyakinan diri meningkat. Berteraskan hasil ujian POS membuktikan kajian ini mampu meningkatkan kemahiran menyatakan minit dalam gandaan 5 dalam suasana pembelajaran yang ceria. Saya bercadang untuk mengaplikasikan kaedah ini ke dalam kemahiran lain seperti operasi darab. Kaedah ini juga telah disebar luas melalui sosial media seperti saluran YouTube. Saya juga berbesar hati untuk berkongsi video hasil kajian ini yang telah disebar luas melalui YouTube dan juga telah digunakan di kelas perdana dan juga di rumah murid. Okey, ini ialah paparan video murid menggunakan kaedah TikTok Sifar 5 ini di rumah bersama ibunya. Okey, jarum minit dekat nombor 5. Tok, tok. 1, 2, 3, 4, 5. Tik. 25. Pukul berapa tu? Pukul 4, 25 minit. Okey. Okey. Jarum minit dekat nombor 7. Tok, tok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tik. 35 minit. Okey, pukul berapa tu? Pukul 5. Pukul 5, 35 minit. Okey. Sekian sahaja pembentangan saya. Semoga semua mendapat manfaat daripada hasil kajian saya. Ingat jam, ingat TikTok Sifar 5. Sekian, terima kasih.